Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa dan anda berada di dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. So, untuk cerita seram pada video kali ini, saya ada sebuah cerita mengenai gangguan yang berlaku ketika pulang lewat. Tapi sebelum tu, kalau anda baru untuk channel ni, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi cerita menarik nak diceritakan dengan anda. Kalau anda pun sama ada cerita menarik yang anda nak kongsikan dengan saya, anda boleh hantarkan ke email zoo.itsmealliance@gmail.com. Saya ulang, zoo.itsmealliance@gmail.com. Untuk video pada kali ini, jom kita mulakan. Cerita seram kali ini disampaikan oleh seorang gadis yang bernama Priya dan cerita ini berlaku sekitar tahun 2017 ataupun 2018 macam itulah. So kejadian ni berlaku ketika Priya dia pulang lewat. Pada masa dia pulang tu jam dah sekitar pukul 3 pagi. Sebenarnya malam tu dia baru saja pulang selepas minum-minum dengan kawan dia lah. So kiranya dia pulang dalam keadaan mabuk, tetapi bukanlah nak cakap terlampau mabuk sehingga dia tak boleh nak kontrol diri dia. Priya dia duduk dekat flat aras 17 dan masa dia dah sampai rumah ni, kawan dia hantar dia dekat rumah. Kawasan perumahan dia tu macam sunyi, tak ada pula budak-budak motor yang lepak malam tu. Selalunya ada je budak-budak motor lepak sampai pagi. Tapi malam yang dia balik lewat tu tak ada pula budak-budak motor lepak. So kira macam kawasan perumahan Priya ni dia macam rumah lama. Jadi rumah tu macam tak berapa nak cantik, tapi macam tak berapa nak buruk sangat lah. Ada lampu tapi adalah beberapa bahagian tu macam lampu dia mati. Korang boleh imagine kan keadaan flat rumah Priya ni macam mana. Bila dia dah sampai malam tu, kawan-kawan dia nampak lah rumah dia ni macam scary-scary sikit lah, macam menakutkan sikit. So kawan dia pun kacau lah dia. Kawan dia cakap kat dia, Priya, you tak takut ke nak naik atas seorang? Macam tu lah kawan dia cakap dekat dia. So disebabkan Priya ni dah biasa rumah sendiri kan, so dia pun kata selamba je lah. Dia kata, nak takut apa, rumah sendiri, takkan ada hantu pula. Dia kata macam tu. So bila Priya ni dah macam confident jawab macam tu, so kawan-kawan dia pun lagilah seronok nak kacau dia. So kawan dia cabar dia, kalau you berani nanti you naik atas, dalam lift you start buat record sambil buat record video sambil you cakap hantu marilah. Kalau you berani you buat macam tu. Kawan dia cabar dia macam tu tau. Jadi yang Priya ni dia macam dalam keadaan mabuk dan dia pula rasa macam tercabar. So dia pun setujulah. Dia kata okay, no problem, nanti dekat lift I record video I hantar dekat you. Dia kata macam tu. Tunggu lift memang tak lama pun sebab memang tak ada orang kan malam tu. Priya pun masuk lah, and masa dia masuk pun memang tak ada sesiapa yang nak keluar daripada lift. Memang dia keseorangan di dalam lift. Dia pun tekanlah aras 17 dan dia pun keluarkanlah phone dia nak rekod macam yang kawan-kawan dia suruh. Masa dia start rekod ni, dia cakap lah macam yang kawan dia suruh. Kawan dia kan cakap kalau hantu-hantu kalau you ada keluarlah macam tu kan. So dia pun rekod lah cakap. Tengah dia short rekod tu, tiba-tiba dekat aras 8 lift tu macam sangkut tau. Dia macam terstop seketika. Kiranya Priya ni kata dekat rumah dia memang dah biasa macam tu. So dia macam tak heran lah kalau lift tu tiba-tiba macam sangkut dekat aras 8 kan. Memang tak lama pun lift tu sangkut, sekejap je lift tu pun sambung bergerak balik menuju ke arah 17. So masa ni sebenarnya Priya dah habis record dah, sebab kawan dia kata tak payah record lama pun, record sekejap macam tu je. Dia dah habis record tapi dia belum lagi matikan kamera dia. Kiranya dia dah tamatkan recording tadi tapi kamera dia masih lagi on lah. Lepas dia lift tu gerak, dia macam ambil balik kamera phone dia tu sebab nak macam betulkan rambut. Biasalah kita dalam lift keseorangan, line tak ada, apa je yang kita buat dengan phone, macam tu lah dia kata. Memang masa tu kamera tengah on, dia pun belik kamera tu, belik muka dia. Masa ni sebenarnya ada sesuatu yang pelik dekat kamera phone dia. Apa yang pelik adalah daripada refleksi kamera tu, dia nampak ada seseorang berada dekat belakang dia. Masa ni dia dah macam pelik dan dah terkejut sebab tadi masa dia naik memang tak ada orang dekat belakang dia. Dia punya situasi macam ni tau. Masa dia ambil phone and baru nak start belik muka dia, dia terus ternampak ada orang dekat belakang dia dan dia dalam keadaan spontan dia terus turunkan phone dia ke bawah.
kenapa ada orang kat belakang aku? Tadi aku naik seorang. Dan masa ni sebenarnya bulu tangan dia dah meremang tau. Dia nak toleh dekat belakang, nak tengok siapa dekat belakang dia tu. Sekarang ni nak toleh kat belakang memang tak berani kan, tapi dia dapat rasa yang memang ada orang dekat belakang dia. Sebab kamera tadi show ada orang, bulu tengkuk dia, bulu tangan dia semua dah meremang. Memang terasa macam ada benda dekat belakang. Sebab kan dia tak berani nak toleh, tapi dia rasa macam dia kena tengok juga. Sebab hati dia rasa tak sedap, takutlah tiba-tiba ada benda serang dia ke, gigit dia ke. Dia kata macam tu lah. So dia ambil handphone dia lagi sekali tau, tapi dia tak angkat dekat muka dia. Dia ambil handphone dia, tapi macam dia letakkan kamera tu macam dekat badan dia. Tapi daripada atas, bila dia pandang dekat handphone dia tu, dia boleh nampak lah belakang dia tu macam ada orang ke tak ada. Macam tu dia buat. So bila dia buat macam tu, dia tak nampak pun siapa-siapa kat belakang dia. Maksudnya dekat belakang dia memang tak ada siapa-siapa pun. Bila dia dah yakin tak ada, dia dah rasa macam tak adalah. Dan memang bila tak ada orang, barulah dia berani untuk toleh. Bila dah tak ada orang, dia berani untuk toleh. Dan kebetulan pula memang dah sampai dekat arah 17, pintu lift tu terbuka kan. Dia pun teruslah keluar. Masa dia keluar ni pun, dia memang dah toleh habis dekat depan pintu lift tu. Maksudnya dia tak terus jalan. Dia berhenti sekejap dan dia tengok dalam lift tu memang tak ada orang. Dan masa ni dia rasa lega. Dia fikir dalam otak dia, aku mabuk lah ni, tadi aku nampak orang. Dia fikir macam tu tau. Dia pun jalan melepasi lift tu. Kalau nak pergi dekat rumah dia, sebenarnya dia kena ambil lorong yang di sebelah kiri. Sebelum dia belok dekat lorong kiri tu, dia naik tu lift bomber. Masa tu tiba-tiba pintu lift yang dah tertutup tadi buka balik tau. Pintu lift yang dah tertutup tadi tiba-tiba buka balik. Dan masa pintu ni terbuka, si pria ni belum lagi belok dekat kiri kan. Sekarang ni dia punya position dengan lift tu macam sama baris lah. Dia betul-betul dekat ujung lift tu. Dia tak nampak keadaan di dalam lift tu. Dia tak nampak lah macam mana apa yang ada dalam lift tu. Dia tak nampak. Melalui pintu lift yang berada di hadapan lift bomber tadi, dia nampak dalam lift tersebut ada seorang wanita yang sedang berdiri di penjuru lift. Bila dia dah nampak perempuan tu lagi sekali, dia dah tahu dah apa yang ada dalam lift tu bukan manusia. Dia dah ketakutan. Dia pun apa lagi, marathon lah dia sampai dekat rumah dia. Itu je pokok saya cerita daripada Pria. Alright guys, terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Jangan lupa like, share dan komen. Sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned dan stay safe. Bye guys.